Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurahli Dewi Ramli dan rakan saya Najiha dan Asfarina ingin membentangkan berkaitan dengan pandangan syubhah dari pelbagai pihak tentang Al-Quran dan ulum Al-Quran. Saya pergi kepada definisi dahulu. Apa itu syubhah? Okey, definisi syubhah menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan syubhah adalah perkara yang sama-sama disebabkan berlakunya pertemuan antara dua pegangan yang timbul daripada dua bukti atau sebab. Sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan syubhah, iaitu bermaksud sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan perkara yang berada antara halal dan haram itu adalah perkara yang syubhah yang tidak ramai manusia mengetahuinya. Maknanya antara halal dan haram tu ada syubhah dia. Okay, daripada kajian yang saya dapati berkaitan dengan dakwaan pandangan oratoris ni adalah antara tuduhan jahat mereka ni, mereka mengatakan mereka mencetuskan kepercayaan basyariyatul Al-Quran, di mana dikata Al-Quran adalah ciptaan manusia. Ia bukannya kalam Allah Ta'ala. Mereka ni mendakwa Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW, bukannya wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Okey, bagi menjawab dakwaan mereka tu, para ulama telah menegaskan bahawa Al-Quran ini sebenarnya adalah kalam Allah, bukannya ciptaan Nabi Muhammad, kerana ada buktinya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya dialah Allah yang mengutuskan di dalam golongan ummi seorang rasul, iaitu Rasulullah, dari kalangan mereka yang membacakan ayat Allah ke atas mereka, dan dia menyucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, sekalipun mereka sebelum ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Okey, maka terbuktilah bahawa bagaimana mungkin baginda mampu mencipta sesuatu yang agung iaitu Al-Quran, sedangkan sebelum Rasulullah menjadi Rasul, baginda adalah seorang yang ummi, yang tak tahu baca, yang tak tahu menulis. Lepas tu ada bukti lagi dalam surah Al-Ghafir pula, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud Hamim. Hamim maksudnya adalah Al-Quran daripada Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan sambung perbahasan atau perbincangan daripada rakan saya tadi. Okey, dakwaan yang kedua berkenaan dengan syubhah dari pelbagai pihak tentang Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Dakwaan mereka adalah golongan liberalisme mendakwa tafsir para ulama bersifat otomistik dan mengaibkan kronologi penurunan wahyu. Pandangan ini turut diutarakan oleh Fazlur Rahman 1982 yang menganggap bahawa pendekatan sedemikian menyebabkan bahasa dalam Al-Quran tidak dapat difahami dengan sempurna. Sebaliknya, beliau mengesyorkan agar menggunakan pendekatan scripturalis di mana Al-Quran perlu difahami dengan kesatuan yang menyeluruh dan tidak terikat dengan tradisi sama ada dengan hadis maupun tafsir terdahulu. Jadi maksudnya kat sini, golongan ini berpandangan bahawa bahasa dalam Quran itu tidak perlu menggunakan perantara orang lain. Mereka boleh mentafsirkan Al-Quran itu berdasarkan pandangan mereka sendiri. Jadi makna atomistik di sini adalah dia menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sendiri. Dan juga mereka beranggapan mereka boleh menggunakan pendekatan scripturalis, iaitu dia memegang kuat pada agama asal mereka. Jadi mereka boleh mentafsirkan Al-Quran itu dengan pandangan mereka sendiri tanpa ada perantara orang lain seperti Rasulullah. Jadi berdasarkan daripada dakwaan mereka itu tadi, maka alim ulama telah memberi jawapan yang menentang dakwaan mereka.
Okey, pendekatan ini sebenarnya jelas bertentangan dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana hanya merujuk pada Al-Quran semata-mata dan menolak hadis nabawi. Jadi dakwaan mereka itu tidak boleh diterima kerana mereka hanya merujuk kepada uh, akal fikiran mereka saja, menggunakan akal fikiran mereka untuk menterjemah Al-Quran itu sendiri. Dan secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperanan untuk mentafsirkan ayat Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 16 yang bermaksud, telah kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka dapat memikirkan. Jadi jelas di situ Allah telah menerangkan dan memerintahkan Rasulullah agar mentafsirkan ayat Al-Quran yang wahyu yang Allah turunkan kepada baginda kepada umat manusia. Jadi umat manusia tidak boleh, manusia itu sendiri tidak boleh menggunakan akal fikiran mereka untuk mentafsir ayat Quran itu sesuka hati kerana Allah telah menerangkan bahawa hanya Rasulullah sahaja yang berhak untuk mentafsirkan ayat Al-Quran tersebut. Iaitu kita boleh gunakan hadis nabawi, hadis kata-kata daripada Rasulullah, daripada yang ditafsirkan daripada wahyu yang disampaikan kepada baginda. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu kepada mereka dalam surah An-Nahl ayat 16 supaya mereka berfikir apa yang Allah turunkan kepada mereka itu hanya Rasulullah yang berhak untuk menyampaikannya. Bukan manusia sendiri atau umat manusia sendiri yang boleh sesuka hati menafsirkan, membuat pentafsiran ke atas wahyu yang ini kata-kata Allah itu sendiri. Jadi saya serahkan kepada kawan saya untuk perbincangan seterusnya. Kritikan seterusnya adalah pada peringkat penulisan dan pengumpulan di zaman Abu Bakar. Dakwaan yang telah dilemparkan adalah terhadap Al-Quran apabila kumpulan orientalis curiga terhadap beberapa perkara yang direkodkan oleh sarjana Muslim, iaitu 2 ayat dari surah At-Taubah hilang dan tidak dijumpai bersama sahabat lain. Maka dalam kritikan ini, jawapan yang dapat dikemukakan adalah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bermaksud, lalu saya berusaha mencari ayat-ayat Quran itu dan saya kumpulkan dari tulisan-tulisan pada pelepah kurma, kertas dan batu dan dari hafalan beberapa sahabat sehinggalah saya dapati 2 ayat dari surah Taubah yang saya tidak temui bersama Huzaimah Al-Ansari. Maka isu kehilangan ayat Al-Quran ini telah dibahaskan oleh sarjana Muslim bahawa terhadap riwayat ini seharusnya tidak menimbulkan sebarang keraguan. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, para sahabat menghafal Al-Quran yang sudah tersemat di dalam dada mereka. Maka apa yang tidak dijumpai oleh Zaid adalah, dalam riwayat ini adalah ayat-ayat tersebut berbentuk penulisan. Manakala menurut riwayat Bukhari yang lain pula, daripada Harijah Ibn Zaid, sesungguhnya Zaid Ibn Sabit berkata, aku menulis lembaran-lembaran di dalam mazhab, aku kehilangan 1 ayat daripada surah Al-Ahzab yang aku pernah dengar Rasulullah membacanya. Aku tidak menjumpainya melainkan dengan Huzaimah Ibn Sabit Al-Ansari, yang mana Rasulullah telah menjadikan penyaksian Huzaimah seperti penyaksian 2 orang lelaki. Dalam riwayat ini jelas membuktikan bahawa ayat tersebut pernah didengari oleh Zaid dan juga sahabat lain. Pengakuan beliau juga menunjukkan bahawa tidak timbul isu penafian status mutawatir. Zaid hanya tidak menjumpai ayat tersebut ditulis di sisi sahabat. Maka jelaslah di sini bahawa pencarian atau kehilangan ayat yang dimaksudkan oleh Zaid tersebut adalah ketiadaan ayat tersebut dalam bentuk material penulisan. Ibn Hajar juga menjelaskan bahawa apa yang dicari oleh Zaid adalah ayat Al-Quran yang ditulis. Hal ini kerana salah satu metod yang digunakan oleh Zaid dalam proses pengumpulan Al-Quran adalah teknik pengesahan. Teknik ini bermaksud ayat tersebut bukan sahaja perlu disahkan melalui hafazan para sahabat, malah ianya mesti disokong dengan rekod penulisan.